Okey, share ni adalah kita sambungan lagi. So, last week kita recorded lecture untuk habiskan bahagian AC interaction tu. So, kita dah cover bahagian-bahagian yang depan ni. Erosion dah, okay, plate tectonics, ocean basin, marine sediments, water, AC interaction, dan today kita akan cover ocean circulation dengan wave. Dua ni kita akan cover hari ni. So pagi ni kita akan cover ocean circulation, and then pada petang ini kita akan cover waves. So tides ini kita akan cover minggu depan, dan juga sedikit mengenai benda-benda kat bawah lah. Tapi benda kat bawah ni sebenarnya saya dah bagi tugasan pada kamu, yang mana anda telah mencari maklumat, buat kerja assignment berkaitan dengan ekosistem dengan haiwan-haiwan yang ada di situ. Okay. So nanti saya akan sharekan semua kamu punya presentation YouTube tu di dalam topik berkenaan lah, so anda boleh tengok. So basically topik kita akan habis sampai marine productivity lah saya rasa. Di dua ni lah. These are the two last topics lah. Okay, course ni pun sama je. Course ni sama dengan ekosistem yang saya dah bagi tugasan kepada kamu semua. So hari ni kita nak cerita pasal circulation. Circulation adalah pergerakan air lah, currents. Okay, apa dia kata sini? Ocean currents are masses of ocean water, okay, that flow from one place to another. Iaitu pergerakan air. Pergerakan air laut ni yang senantiasa bergerak. Sama ada dia menghala ke pantai atau dia berpusing atau sebagainya. Dan bila pergerakan current ini dia membawa benda-benda lah yang terapung dan sebagainya. Tak semestinya di laut, di sungai pun sama, selalu bergerak. Ada orang yang kena makan buaya, ada yang lemas dan sebagainya. So dia punya badan dia akan dijumpai lah bila dibawa oleh arus. Okay. Currents are water mass movement in motion. Okay. So ini contoh satu example of kapal yang terjatuh kargo, okay, dan kargo ni dia akan dibawa oleh currents dan terdampar lah di pantai-pantai dan sebagainya. Ini kasut-kasut lah, contoh kasut-kasut, okay, yang terjatuh daripada kapal. Dan sama juga dalam kes MH 370 tu. So mereka pun ada juga bahagian-bahagian kapal terbang yang telah dibawa oleh arus pergi ke negara-negara tertentu yang terbaik. So di sini konsep dia adalah wind induced surface currents, okay, are measured by floating objects. Benda-benda yang terapung lah, sebab dia di bahagian atas dia banyak dikaitkan dengan angin. So density induced deep currents. Dia ada dua jenis arus, satu di permukaan dan arus di bawah. Are measured by submerged floats, water properties and chemical traces. Okey, ini adalah pergerakan air lah. Macam mana air itu bergerak. Mass flow of water, ocean water is driven by wind and gravity. So dalam kelas yang sebelum ni kita dah cerita pasal pergerakan angin. Okay, kenapa angin bergerak macam ni dan kenapa angin bergerak macam ni? Kenapa dia ada arah-arah dia? So hari tu kita dah cerita mengenai topik sebelum ni, Coriolis effect. So very important Coriolis effect, iaitu putaran bumi. Putaran bumi menyebabkan terdapat biasan kepada objek-objek yang berada di udara. Lagi dia kata apa? Bila objek berada di hemisfera utara, dia akan terbias ke kanan. Bila objek berada di hemisfera selatan, dia akan terbias ke kiri. So macam mana tu? Kalau kita bergerak ke atas di hemisfera utara, kita akan terbias ke kanan. Inilah arrow dia. Kalau kita bergerak ke bawah, tapi masih di hemisfera utara, kita tetap akan terbias ke kanan. Itu maksudnya. Sama kita bila di hemisfera selatan,
Kalau kita bergerak ke utara, kita akan terbias ke kiri. Dan bila kita nak bergerak ke bawah di hemisfera selatan, kita akan terbias ke kiri. Dia semua ke kiri di bawah, di atas semua ke kanan. So di tengah-tengah ni adalah kosong lah, khatulistiwa. So apa yang berada di atas dan bawah dia ada efek yang terbalik. Dan combination of the forces of surface wind, sun, Coriolis effect dan sebagainya menyebabkan angin, angin ni berpusing sebenarnya, berpusing. Menyebabkan currents juga mengikut angin, currents, surface currents. Okay. So surface currents occur within and above the pycnocline. Pycnocline adalah lapisan yang berkaitan dengan density lah, ketumpatan air. Ketumpatan air yang rendah ada di atas dan ketumpatan tinggi berada di bawah. Biasanya lebih kurang itu 1 km. It only affect about 10% of the world ocean water. Sebab dia lapisan atas saja. Okay. Tapi ini efek dia kuatlah kepada manusia lah, sebab dia menyebabkan ombak dan sebagainya. Okay, satu lagi istilah di sini ialah surface currents flow around the periphery of ocean basin. Okay. Ocean basin maksudnya ni adalah laut, lautan, dan di lautan ni kan dia ada kontinen. Okay. So kontinen ni basically dia membentuk satu basin lah, satu basin bulat. Maksudnya di sini daratan. So bila dia bulat macam ni, so dia akan berpusing macam ni, dia berpusing. Dan dia berpusing pun mengikut Coriolis effect. Dia bergerak macam ni. So ini di hemisfera utara. Kalau hemisfera selatan dia akan terbalik. So ini adalah khatulistiwa. Okay, ini sama. Ini just menceritakan mengenai efek pada pergerakan angin lah. Dan angin inilah yang menyebabkan currents dia berpusing. Jadi apa-apa barang yang terjatuh kat sini dia akan mengikut current ni lah, dia bawa ke sini, dia bawa ke sini, okey, dia bawa mengikut Coriolis effect. Okey, satu lagi istilah, the flow of around the periphery of the ocean basin is called a gyre. Ni maksudnya ini adalah satu gyre. Saya tak pastilah sebutan dia macam mana, gyre. Okey, pembiasan ni memang juga wujud di dalam air disebabkan oleh angin menyebabkan arus ni arus tu ada efek. So arus ni biasanya akan terbias sebanyak 45 darjah. 45 darjah. Dan net transport disebabkan oleh pergerakan ni adalah 90 darjah daripada angin. Okay, angin bertiup sini, so 90% net transport dia dan 45% adalah movement dia. Zombie dekat Minecraft. Okey. Dia tengok sakit. Dia merah. Sekejap ya. Dia cakap, okey macam tadi macam game. Okey, dan nama ni dipanggil sebagai Ekman spiral. Ekman spiral. So pembiasan ni paling besar di permukaan lah, dan dia semakin lemah di bawah sehingga kan paling bawah tu dia hampir terbalik. Sebab di bawah tu dia akan efek dia lebih kepada density, di mana di bawah tu density agak tinggi, so dia dah lemah. Tapi di atas tu angin paling kuat, so dia punya pembiasan dia paling di atas tu dia efek. So sama. So apa-apa dia berlaku di sini lah, kebanyakan pembiasan dia adalah ke kanan, di utara. Sebab ni di utara. Angin, so pembiasan dia ke kanan. 45 darjah. So ini sama, Ini ke bawah, ke bawah. So still sama, dia pergi ke kanan. 45 darjah. So ini yang ada kaitan dengan benda yang terapung lah. Benda yang terapung macam iceberg. Macam iceberg tu dia tidak ada enjin, dia tidak boleh mengubah haluan. Okay, macam tadi ni gambar ni, iceberg ni. Okay, iceberg di sini dia boleh pergi ke sini. Okay, so daripada
tempat yang sama dengan kapal ni, dia boleh pergi ke sini. Kapal dia ada enjin, dia boleh straight. Sebab itu orang yang shipping ni, dia kena tahulah iceberg di mana dan dia boleh predict di mana dia akan berada pada masa-masa tertentu. So mungkin anda tengok dia di sebelah, tak mungkin dia akan berada ke depan, kita tidak tahu, tapi disebabkan oleh arus dan pembiasan yang berlaku, kemungkinan dia boleh berada di depan dan kita tidak sedar dan kita boleh terlanggar dia. Sebab semua benda di dalam air itu bergerak. Okey, lagi satu. Kan yang putaran-putaran tadi, putaran-putaran di lautan tadi, jaya tu. Jaya ni dia berpusing secara bulat. So, dia pusing-pusing-pusing, sebenarnya dia juga memberikan tekanan. Tekanan ni menyebabkan di bahagian tengah ni biasanya terangkat sedikit. Air di bahagian pusaran di tengah-tengah tu dia terangkat sedikit. Sama dengan ni, dia sama. Okay. Dan juga tekanan dia bukan saja atas dan juga di bawah. So dia ada peningkatan di sini dan juga dia ada tekanan sebab di sini berat, dia akan tolak ke bawah juga. So termoklin dia agak berubah macam ni. So ini adalah ketinggian lautan. So boleh nampak ada pusaran tertentu di sini yang tinggi di sini. Ini dipanggil center of the hill. Ini adalah pusaran di lautan lautan Atlantik Atlantik. Di antara Europe dengan Amerika, this is Atlantic Ocean. So ni di bahagian utara. So basically pergerakan dia macam ni lah, macam ni. Okay, pergerakan dia macam ni dan pusaran dia sebenarnya bukan macam pusaran tengah, macam di tengah-tengah, tak semesti sebab dia ada topografi bentuk muka bumi dan kedalaman menyebabkan pusaran ni terletak mengikut kepada graviti dan sebagainya. Dia graviti lah. So di sini dia laju, di sini dia agak perlahan. Di sini dia nanti ada kita akan tengok slide yang membezakan kenapa pusaran ni berada di kawasan tertentu, dia tidak di tengah-tengah. Dan ketinggiannya taklah tinggi sangat macam bukit, dia tinggi sikit, iaitu lebih kurang 2 meter, 2 meter saja. Tapi untuk lautan sebesar ni, untuk menaikkan sesuatu kepada ketinggian 2 meter pun dah agak kuat dia punya force, daya. So ini contoh-contoh gaya-gaya yang ada. Ini di North Pacific Gyre. Okay, ini South Pacific Gyre. Okay, so this is North Atlantic Gyre, South Atlantic Gyre, Indian Ocean Gyre. Okay, ini antara yang utama lah, yang 5 yang terbesar. Dan ada juga lain-lain lagi. Nanti ada satu slide lagi yang akan tunjukkan. So kalau tengok dia punya pusaran ni terbalik So kalau di south dia ada the other way round, north dia macam ni, south dia macam ni. Okay, south dia macam ni Sebab tadi saya kata Coriolis effect Coriolis effect So dia menyebabkan pembiasan ke arah kanan di utara dan ke arah kiri di selatan. Dan satu lagi apa yang penting untuk pergerakan arus, di sini dia menunjukkan suhu air. Okay. Bila arus bergerak, maksudnya dia membawa air dia bersama. Air bergerak ni maksudnya dia boleh membawa air panas ke tempat sejuk, air sejuk ke tempat panas. Dia bergerakkan seluruh air lautan, especially di bahagian surface, untuk pergi ke tempat-tempat tertentu lah. Dan itu yang boleh menyebabkan cuaca di negara-negara tertentu tu berbeza-beza. Okey, ini adalah pergerakan yang warna merah tu warna biru lah. Warna merah adalah air yang panas, yang biru adalah air sejuk. Okay. So kita boleh nampak contoh di bahagian utara ni. Okay. Jangan risau pasal complicated arrow, tapi kita tengok secara general.
So biru melambangkan air sejuk lah. So air sejuk ni dia boleh berpusar di atas saja. Okay, dan dia juga boleh bercampur dengan bahagian bawah ni. So bila dia turun, so kawasan ni boleh dikatakan kawasan California ni menerima air sejuk. Okay. Air sejuk daripada utara. Okay. Tapi bila dia dah turun melepasi California, coastal water of California, air tu dah mula panas balik. Sebab dia dah turun ke bahagian yang equator. So dia akan panas dan pusing balik. Air panas ni naik balik ke bahagian atas. Dan disejukkan di bahagian utara. Okay. So sama dengan air sini, dia akan mengalir ke sini. So dia membantu bumi untuk dari segi produktiviti juga, di mana contohnya kalau kita tengok sini, kita boleh anggarkan bahawa kawasan yang sangat tinggi produktiviti adalah di coastal area of California ya. Dan juga bahagian utara ya. Air yang sejuk adalah air yang sangat produktif ya, kita belajar dalam khusus kelas-kelas sebelum ni, air yang sejuk ni dia nutrien dia sangat tinggi ya, banding dengan air yang panas. So di sini juga satu lagi Greenland ya, Greenland. Okay, air sejuk dia turun sampai ke sini dan air panas ni lebih kepada air panas ya. Air panas ni boleh naik sampai ke utara sini ya, sampai ke atas Greenland dan pusing balik. So kenapa dia boleh bergerak pada pattern-pattern sedemikian, itu mungkin dia lebih mendalam lah untuk oceanografi, dan dia mungkin melibatkan fizik dan juga melibatkan bentuk muka bumi lah, sebab di situ yang membolehkan aliran dia bergerak. Kalau bahagian bawah dah, tengok bahagian bawah ni yang kawasan besar ya, South Pacific ya. So di sini dia kurang sikit plate-plate dia. Dia straight macam ni, pusing macam ni. Okay, so di bawah ni ada bentuk muka bumi, sebab itu dia ada pergerakan-pergerakan yang tertentu. Macam ni nampak dia pergi sini. Disebabkan ada Australia kat sini, dia pusing balik. Okay, and then di sini pula ada New Zealand, dia naik balik. Dia tak boleh melepasi dia lah. Dia disebabkan oleh, kalau rongga kosong macam ni, dia boleh pusing. Simple saja pusing dia. So di sini juga satu kawasan yang sangat produktif, di kawasan Peru. Sebab itu perikanan di Peru ni sangat bagus, sebab dia menerima air sejuk. Okay, boleh nampak sini kawasan-kawasan produktif yang berdekatan dengan negara-negara tertentu. Sini. So sini. So next, kita pergi ke next slide. Okay. So nama-nama jaya ada juga nama-nama lain diberi ya. The North Atlantic, di sini North Atlantic Subtropical Jaya is also named a Columbus Jaya. South Atlantic Subtropical Jaya is named the Navigator Jaya. Okay. And then the North Pacific Subtropical Jaya is named the Turtle Jaya. And then South Pacific Subtropical Jaya also named the Heel Duck Jaya. Okay. Ada nama orang Thor kat sini. And then Indian Ocean Jaya, okay, in this name Majid Jaya. Okay, ini just nama-nama orang je lah ya. Kita sebagai orang yang memberikan nama dia. Ada juga orang Islam di sini ya, orang Arab. So, apa circulation yang ada? Okay, circulation yang ada, yang antara yang satunya adalah Atlantic circulation, iaitu yang Antarctic circulation, paling bawah. So, dia ada pusaran dia sendirilah. Dia lain daripada yang atas tadi. So, Antarctic circulation is dominated by movement of water masses in the southern Atlantic, Indian, and Pacific South. 50 darjah, ya, 50 darjah south latitude. Okay, di bahagian bawah lah. So daripada bahagian bawah nampak macam dekat. Sebab bumi kita kalau 3D, sebenarnya kalau 3D tu sebenarnya tidaklah jauh. So boleh nampak daripada Antartika ni, boleh nampak Australia, boleh nampak Afrika, boleh nampak Argentina. So sebenarnya macam dekat dia Argentina dengan Antartika. Okay, Australia ni agak jauh sikit. Okay, so ini adalah kawasan circulation of Antartika. Ok,
Okay, another one is called the Atlantic Ocean Circulation. Yang tadi kata ada dua, satu di utara dan satu di selatan. Okay. So ini tak perlu hafal lah secara detail, tak perlu. So yang penting you tahu dia punya pattern dia, pattern macam mana pergerakannya, arrow dia. Itu kena tahu arrow dia lah. Maksudnya bahagian utara dia mestilah dia dibias ke kanan dan yang kat bawah ni mestilah dibias ke kiri. Kalau you lukis pattern dia salah tu barulah salah. So ini adalah garis-garis yang dipanggil sebagai garis iklim lah, subtropical. So bawah ni equator dan atas adalah Arctic. So bawah adalah Antarctic. Ini tak ada apa. Ini just beritahu ini adalah boundary dia. Boundary. Ini boundary subtropical. Ini adalah equatorial. And then dari segi warna ni memang kita tahu lah. Air datang dari Antartika mestilah sejuk. Okay. Lepas tu air dah sampai ke equator. Dia akan jadi panas. Macam tu. Okay, ini antara yang agak penting untuk kita. Ini sebab dia berkait dengan Malaysia. Ini adalah Indian Ocean, Indian Ocean Jaya. Dan Indian Ocean Jaya ni lah yang membawa kita angin-angin monsun, angin monsun. Sebab dia berdekatan dengan Asia dan juga Malaysia kat sini. Ya, kita ada kaitan dengan dia. So sama je, dia masih ada lagi boundary, subtropical, Antarctic, equator. Okay. Tapi dia sampai sini je lah, sebab dia punya kawasan adalah sini. So equator mana tadi? Equator sini. So equator sini, yang unik dia di sini ialah dia sebab dia ada equator di sini. So angin yang bertiup ni dia ada dua arah. Satu yang daripada atas dan satu daripada bawah. Dan dia adalah terbalik antara satu sama lain. Sama dengan ini. Ini sini, ini sini. Okay. Dan di sinilah dia membawa angin monsun lah kepada kita. Iaitu satu adalah northeast. Okay. Dan satu adalah southwest monsoon. Okay. Macam itulah angin dia. So di sini datang dia angin macam ni. Dan sini angin dia macam ni. Okay. So sekarang kita menghadapi saya rasa northeast lah. Northeast monsoon. Anginnya datang daripada sini. So hujan lebat di bahagian pantai timur dan juga Sabah Sarawak. Ini adalah Pacific Ocean. Pacific Ocean ni agak besar. So dia very simple saja. Dia tidak ada benda di tengah-tengah. Dia basically circulation yang complete. Okay, very complete circulation. So beza dia ialah air yang warna biru di bawah dan air yang atas tu, yang lain tu merah lah. Okey, ini yang saya nak ceritakan pasal kenapa dia punya bentuk shield tu kat belah kiri sedikit, dia tepi sikit. So dia panggil sebagai western intensification. It's a result of Earth rotation and causes the western boundary current of all subtropical gyre to be fast, narrow and deep. So bahagian west tu maksudnya di bahagian west tu, bahagian Japan tu lah, Japan tu west tu. So dia lebih tinggi dan dia lebih narrow dan dia deep. Sebab tu dia di situ dia lebih laju pergerakannya. Sebab tu center tu dia pergi ke arah west. Okay, so ciri-ciri dia adalah fast, narrow and deep waters. Okay. Tapi ketinggian dia tadi dia kata hanya 2 meter saja. Yang plus kat tengah-tengah ni 2 meter saja. So ini adalah karakteristik of western and eastern boundary. Okay. So western boundary dia berdekatan dengan Japan. Okay. Eastern boundary berdekatan dengan California. Kuroshio, Japan lah. Okay. So this is a narrow and this is a wide. Okay. So this is deep, this is shallow, this is fast and this is slow. So dia membawa kalau dia besar ni, dia large, dia fast, so dia bawa volume dia sangat cepat. And then bila dia small, dia volume dia sedikit.
So dia kata air ni, bahagian west ni adalah air panas, sebab dia datang dari bawah. Okay, so dia volume water derived from low latitudes and are warm. Little or no upwelling, tidak ada. Sebab air panas ni dia kurang nutrient. So water derived from middle latitude and are cool. Okay, so this ini kata tadi air yang sejuk yang bergerak tu daripada atas dan dia adalah air yang sangat tinggi nutrient. So di situ ada upwelling. So negara yang menerima air yang berwarna biru ni, yang sejuk ni, dia ada produktiviti yang sangat tinggi. Okay, satu lagi fenomena yang berlaku adalah bila berpusing macam ni, dia membentuk kawasan-kawasan yang tertentu di lautan di mana bila berpusing kan benda akan berpusat. So salah satu benda yang dibawa di tengah-tengah ni adalah sampah, sampah. Okay, apa-apa sampah yang terkumpul di lautan, dia akan mula bergerak, lama-lama dia berpusing-pusing-pusing dan dia menjadi berpusar di tengah. So di sini semua adalah pusat-pusat sampah yang terkumpul di tengah-tengah lautan. Ada yang memang akan pergi ke tepi pantai dan sebagainya, tapi yang dah lama berpusar di tengah-tengah ni dia tak boleh pergi mana dah. So dan sampah ni bukan dalam bentuk sampah besar-besar, biasanya dia hancur, dia hancur jadi halus, jadi plastik, jadi macam belian, sangat cantik. Dan dia masalahnya dia dimakan oleh organisma-organisma lautan lah. Dan lama kelamaannya toksik dia akan berpindah kepada manusia jugalah. Sebab kita tangkap ikan-ikan ni yang memakan benda-benda halus yang contamination in the ocean. Okey, ini cerita pasal suhu lah, suhu lautan dan macam mana ocean circulation ni membawa air sejuk, air panas tadi, yang arrow tadi, arrow biru dan arrow laut, arrow tu. So di sini kita tengoklah, tadi kata kawasan California, okey. So air yang sejuk ni dia turun bawah dan suhu dia agak rendah banding dengan kawasan seperti air di Japan yang lebih tinggi warna dia. Okay, sama dengan Europe, dia juga ada air sejuk sini. Okay, so di sini juga ada very productivity sangat tinggi, sama dengan sini dan sini. Okay. Okay, sama juga. Ini juga adalah climate. Jadi ini pada bulan-bulan tertentu. Dia kata A adalah ini untuk bulan Ogos, Ogos. Dan ini adalah untuk Februari. So, Februari lagi banyak. Sini. So wind can cause vertical movement of ocean water. Okay. So selain daripada pergerakan secara pusing tu, dia juga boleh menyebabkan air tu bercampur antara bahagian atas dengan bahagian bawah. So ini fenomena ni biasa berlaku bila ada air sejuk yang datang, dia akan ditolak naik ke atas lah di sini. Contohnya di sini iaitu proses yang dipanggil sebagai upwelling. So ini adalah di equator. So kita tahu di equator angin dia adalah terbalik, satu macam ni, satu macam ni. So apa yang berlaku ialah tekanan dia kurang dan air dari bawah ni ditolak oleh angin, dan dia naik berpusing ke atas. So di sini ini dipanggil sebagai proses upwelling. Dan ini kawasan dia di tengah-tengah ni. So global wind induced upwelling. Yang paling kuat adalah yang warna merah. So di bahagian khatulistiwa kita lah yang ada upwelling yang sangat tinggi, paling tinggi, di mana air sejuk tu ditolak ke atas. Okey, ini proses yang tadilah yang upwelling tu, ada angin tolak di tepi pantai. Okey, ada yang macam ni. Ekman flow tadi kata 90 degrees, 90 degrees. Dan bila ini berlaku, air ini akan dipusingkan daripada bawah tolak ke atas. So daripada sini sama, dia terbias ke kanan.
So menyebabkan air ni tolak ke bawah, ada juga. Ini dipanggil sebagai downwelling. Ini upwelling, air naik. Okay, naik adalah upwelling, kalau turun adalah downwelling. So upwelling and downwelling, mixing between surface and deep water. So upwelling is very important. It brings cold, deep, nutrient-rich water to the surface, which result in high productivity. So upwelling juga ada juga yang terbentuk disebabkan oleh bentuk muka bumi. Ini sebagai contoh satu. Okay, yang ni tiba-tiba dia ada satu lengkuk. Dan ini menyebabkan kawasan ni tekanan dia mungkin berkurangan, jadi menyebabkan air itu berpusar di sini, berpusar di sini. Sebab ada secara fizikal dia ada something yang menyebabkan perubahan dari segi pengaliran di sini. Okay, daripada angin daripada tanah ni pun boleh menyebabkan upwelling, dia tolak, tolak. So bila air ni bergerak dengan laju, dia akan tarik, dia akan tarik air naik atas. Okay. Sama dengan bentuk muka bumi di bawah lautan. Kalau tiba-tiba ada bukit macam Table Mount atau Sea Mount di sini, so air ni terhalang, terhalang, jadi air sejuk di bawah ni boleh ternaik ke atas. Upwelling. Okay, ada satu lagi yang dipanggil sebagai Langmuir circulation of the ocean surface. Okay. Okey, yang ni dia tidak sangat, dia adalah circulation yang berlaku di mana dia berada di lapisan tertentu saja. Okey, dan dia berpusar, dia pergerakan yang berpusar. Okay, ini dipanggil Langmuir circulation. Dia ada downwelling dengan upwelling sekali. Dua. Okay, these shallow, slowly twisting circles of surface waters are known as Langmuir circulation in honor to the research who explain the motion. Kalau dia berlaku secara bentuk macam ni dipanggil Langmuir circulation. Okay, so ini satu fenomena yang biasa berlaku dekat Malaysia, iaitu El Nino. El Nino dengan kawan-kawan dia adalah La Nina. La Nina. Sebab dia berada di kawasan Pasifik. So, apakah itu El Nino? So, sebelum El Nino, ini adalah situasi yang biasa macam ni. Normal, normal condition. So, ini kawasan Malaysia. Okay, ini ekuator, khatulistiwa. So, Malaysia sini. Di sini adalah Peru, South America. Dan secara naturalnya adalah macam inilah. Kedudukan dia macam ni. Iaitu kawasan Malaysia ni adalah low pressure. Kawasan ni adalah high pressure. So angin bertiup macam ni lah. Okay, dan ada perpisahan yang nyata antara air panas dengan air sejuk. Okay. So dia tidak bercampur dan terbentuklah apa dipanggil sebagai thermocline. Thermocline kat sini. Ada thermocline. Okay, dan sini ada berlaku apa dipanggil sebagai upwelling lah. Upwelling ada berlaku di sini. So sebab itu kawasan Peru ni adalah kawasan yang sangat produktif dari segi fisheries. Sebab itu dia cold waters. So warm water ni lebih banyak di kawasan Malaysia saja. Tapi bila berlaku El Nino, El Nino, perkara yang sesuatu yang berbeza telah berlaku. Okay? So Malaysia menjadi high pressure, Peru menjadi low pressure. Okay? So tapi air ni masih panas di sini. Air panas ni dah merebak ke seluruh Pacific Ocean. So apa yang berlaku dekat Malaysia? Panas, kemarau. Apa yang berlaku kat sini? Peru adalah
hujan, hujan lebat dan banjir akan berlaku di sini dan mereka akan mengalami air panas. So produktiviti dia akan turun. Sebab itu fisheries di bahagian Peru ni banyak berubah disebabkan oleh El Nino di mana produktiviti dia menjunam. Sebab apa? Sebab bila air panas ni sudah banyak, apa yang berlaku adalah terbentuknya termuklin yang lengkap. Termuklin ni dah lengkap. Dia tutup habis dah sini. So air sejuk daripada bawah ni tidak dapat naik. Tidak ada upwelling kat sini. The next condition adalah bila tak berlaku El Nino, satu lagi yang berlaku adalah La Nina. La Nina. So La Nina dia dia macam normal condition tapi dia termuklinnya lebih kepada Malaysia lah. Dia dah tinggal sikit je. Okay. So upwelling masih berlaku di sini. Tapi hujan pula datang sini. Kita mengalami hujan yang sangat lebat. So tak salah saya lah. Kalau kita cek dalam berita, negara yang ada report pasal La Nina adalah Indonesia. Indonesia sama lah Malaysia. Dan sekarang ni sebenarnya berlaku La Nina. La Nina dan Indonesia ada mengeluarkan berita mengenai La Nina. Sebab itu hujan lebat berlaku di Malaysia menyebabkan banjir yang agak besar. Tapi Malaysia tak ada sebut langsung pasal La Nina. Tapi kalau nanti kita search, kita tengok dalam berita Indonesia memang ada sebut pasal La Nina. Okay, so El Nino actually nama dia adalah ENSO. ENSO is a southern oscillation, is an irregular periodic variation in winds and sea surface temperature over a tropical eastern Pacific Ocean, affecting the climate as much as the tropics and subtropics. The warming phase of sea temperature is known as El Nino, and the cooling phase is known as La Nina. So kalau nampak merah banyak di kawasan South America, ini adalah El Nino. Kalau biru yang sangat banyak pun, ini adalah La Nina. Okay. Dan nampak air ni bergerak, yang merah ni banyak. Dan El Nino dengan La Nina ni dia bergerak kadang-kadang macam tu lah. Jadi kekuatan dia berbeza mengikut cuaca dan klimat. So macam contoh ni 1955 ni, nampak La Nina ni agak kuat. Okay, and then tahun 1998 lah Malaysia mengalami El Nino yang sangat kuat. Tinggi Tapi ada sini 90-80-an. Tapi zaman ni saya masih kecil lagi, tak tahu mungkin ada sebut ke tak. Tapi masa ni memang masuklah berita El Nino. Tapi selepas El Nino dia akan disambung oleh La Nina. Cuma kekuatan dia lah kalau dia kecil dia tidak efek sangat, tidak kecil. Tapi yang tinggi macam ni efek dia kuat. So the latest one saya tak pastilah the latest trend. Tapi ini sampai 2010. So this is the biggest sebenarnya, 1980-an paling tinggi. Dan La Nina sebenarnya paling teruk zaman dahulu lah. Sekarang kita tak pastilah the latest trends. Dan ini yang berlaku di kawasan California ni, sampai ni Los Angeles, California. So nampak dia punya normal condition, air dia memang produktif, warna biru, hijau, biru. Tapi bila El Nino, tak ada biru lagi. So hijau je. Hijau, kuning dan merah. Sebab air panas tu dah sampai ke sini. Ini 1980-an. So bila kekuatan dia sangat kuat, dia boleh naik sampai ke atas. So this is the comparison lah. You boleh baca lah ni. Comparison between normal condition, El Nino and La Nina. So dia gunakan Indonesia sebagai contoh and then South America.
Okay, ini secara ringkas apa yang berlaku semasa El Nino. Okay, so kalau La Nina dia terbalik. So bila El Nino kita akan mengalami kemarau. Tetapi orang lain di sebelah benua, mereka mengalami banjir, mereka mengalami kejatuhan produktiviti lautan, ikan, dia mengalami erosion of pantai dia, okay, dan banjir, banjir paling banyak banjir sebab hujan. Tapi Malaysia, kawasan-kawasan di belah Malaysia dengan Australia semua adalah panas. Dan juga berlakulah apa dipanggil sebagai ribut-ribut juga, tropical storm juga berlaku. Sebab air yang panas ni dia tekanan dia boleh menyebabkan banyak awan dan pusaran boleh berlaku. Okay, ini semua panas lah. So itu semua pasal surface current. El Nino semua tu surface current. Dia dah selesai kita. So kita cerita pasal deep ocean current. Okay, ini yang 90%. 90%. Tadi surface current adalah 10%. Ini deep currents. Okay, dia berada di bawah dan macam mana mereka menyusun di bawah, dia bergantung kepada density. Density. Kalau kita gunakan teropong tu, ingat tak? Kita guna teropong, apa nama tu? Tahu tak nama dia? Refractometer ke? Ya. Refractometer. Kalau kita guna refractometer ni, kita ingat dalam tu dia ada dua skala. Dia ada dua skala. Okay, dalam tu dia ada macam ni. Okay, dia ada dua skala. Okay, satu skala dia akan tulis PPT. Dia bukan PPT, dia akan tunjuk skala yang 0-00. Ini adalah PPT. So kat skala ini adalah density. Density. Yang skala yang ada 1.0 berapa, itu adalah density. Density air lah. So dia ada dua unit. So bila cerita pasal density, then kita guna skala yang satu lagi. So this is the density. So kita boleh tengok ini adalah jenis-jenis lautan lah. So walaupun dia berbeza sedikit je, tapi dia impact dia sangat besar lah. Dia beza sikit je semua. Tidaklah jauh sangat. 1.028, 1.0275, 1.0270. Dia sedikit je beza, tapi impact dia besar. Dia boleh menyebabkan berlaku pergerakan. So AAIW ni apa? Antarctic Intermediate Water. Okay, and then AABW, Antarctic Bottom Water. So ni nampak dia beza. Dia ni lebih berat. Ni kat bawah. Ni bottom. Ini intermediate. North Atlantic Deep Water. Yang ni. North Atlantic Central Surface Water. Surface Water yang paling ringan lah. 1.027. And then Mediterranean Intermediate Water. So basically bila ada density air yang berbeza, dia juga akan menyebabkan pergerakan di bahagian bawah, which is a density influence circulation. Okay, so ini contoh macam mana pergerakan itu. Ini adalah katakan struktur bumi kita. Ini adalah Arktik. Arktik ini utara. Utara, ini selatan. Antartik. Okay, Antartik. So North Atlantic Deep Water ni dia circulation dia macam ni. Okay, dia pergi sampai sini, dia sampai sini. Lepas tu Antartik sama, dia lagi berat, dia kat bawah. Okay, so dia menyusun layers tertentu. Sebab Antartik tadi ada dua, satu adalah bottom dan satu adalah intermediate. Dan di tengah-tengah ni adalah North Atlantic Deep Water sebab dia bergantung kepada tadi ini. Ketumpatan yang berbeza. So bila dia ada layers macam ni, dia akan membentuk lapisan-lapisan macam kek lapis. Macam ni. Okay. And then bahagian yang panas semua di atas lah.
Ini thermocoline dengan pycnocoline dekat atas ni. Okay. So ini semua panaslah di kawasan ekuator dan sebagainya. So ini pun sama, ini di Antartik. Okay, di Antartik saja pun dia ada layers yang macam ni lah yang ni. Okay, dia ada North Atlantic deep water, dia datang sampai ke sini, and then Antarctic bottom water bergerak di bawah dan dia berpusing mengelilingi bumi kita. Dia akan jadi macam ni lah. Ini macam ada highway. Ada highway untuk air. Highway untuk air. So pergerakan ni disebabkan oleh density, iaitu salinity yang tinggi, salinity yang rendah sedikit, dan dia boleh menyebabkan pergerakan, dan dia juga membawa sekali air yang dipanaskan dengan air yang disejukkan. Okay. Dan ini antara arus-arus yang berada di bawah lapisan surface water tadi, yang tidak dikaitkan dengan angin. So yang ni, kalau tak salah saya, inilah highway air yang digunakan oleh Nemo, tahu Nemo kan, dengan kawan dia tu, yang dia orang gunakan ni untuk bergerak lah daripada satu point ke satu point. Dia tak payah guna banyak tenaga untuk berenang. Dia masuk ke dalam highway ni, dia ikut je lah pergerakan dia. Cik. Ya. Yang purple ni? Purple ni point dia berkumpul lah. Point dia berkumpul dan bertukar. Point dia. Ni point ni. Ni naik atas. Okay, pergi sampai sini. Dari sini dia sejuk, dia turun balik. Ini sama. Ini tempat dia berkumpul, dia sejuk di sini dan dia turun. Okay. So dia ada point-point lah, station-station dia. Selain tu dia pusing saja. Ikut bentuk muka bumi dan ketumpatan membawa dia. So ini tak perlu siapa-siapa tolak dia, dia bergerak. Selagi ada differences in density and temperature, dia bergerak lah dua-dua tu. Dan seasonal lah yang dia kata sini, seasonal changes throughout the year yang menyebabkan kawasan tertentu jadi panas. So seperti kita tahu, salinity dan sebagainya ni ada kaitan dengan seasonal. Sebab matahari tu dia memanaskan bahagian-bahagian tertentu pada latitude. Sini kadang-kadang dia kat sini matahari, kadang-kadang dia kat sini. 3 ke 4 ni. So bila panas kat sini, so sini air panas dia cepat, dia naik dan dia boleh sejuk juga cepat. Itu. Okay, so itu saja untuk circulation. Basically dia lebih kepada arus saja. So ada beza antara arus dengan ombak. Ombak ni kita akan cerita petang nanti lah. Ombak tu ombak. Ini arus. Arus sesuatu yang bergerak di dalam air. Dia ada dua secara khususnya tadi saya go through balik, iaitu 10% adalah disebabkan oleh angin, 90% disebabkan oleh density. Pergerakan angin ada sangat efek dengan Coriolis effect yang menyebabkan dia berpusing, dan arus bergerak mengikut kepada pusingan angin. Okay. Angin juga menyebabkan pembiasan. Pembiasan yang dipanggil sebagai Ekman transport ni, yang menyebabkan pembiasan sebanyak lebih kurang 45 darjah. Mengikut Coriolis lah, maksudnya kalau di utara dia bias ke kanan, kalau di selatan dia bias ke kiri. Lepas tu di tengah-tengah pusaran ni biasa ada satu macam bukit lah, bukit yang lebih kurang 2 meter. Dan satu nama khas dipanggil Western Intensification, di mana bukit ni dia lebih ke bahagian Western. Western tu di mana dia ada ciri-ciri dia lah, dia lebih dalam, dia boleh laju dan lebih banyak volume air yang bergerak sebab air dia panas. Okay. Dan dia ada nama-nama circulation, jaya-jaya ni. Okay. Ada Atlantic di bahagian bawah. Ini South Atlantic Ocean punya. Okay. Dia ada dua, utara selatan. Ini adalah Indian Ocean. Ini adalah Pacific. Dan ini yang tadi. Dan salah satu benda lain yang kita boleh jumpa di tengah-tengah jaya ni adalah
pengumpulan sampah. Dan kawasan-kawasan produktiviti tinggi ni boleh nampak melalui pergerakan air, air sejuk dengan air yang panas. Air sejuk ni membawa nutrien yang banyak. So kalau dia berlaku upwelling, kawasan tu dia akan jadi produktif. So salah satu kawasan upwelling yang paling besar adalah di kawasan Khatulistiwa. So ini adalah sama upwelling dengan downwelling. Ini bagaimana tempat-tempat di mana berlaku upwelling. Okay, ini adalah fenomena yang kita dah pernah tengok, El Nino, La Nina. So kita dapat rasa bila El Nino cuaca panas, kemarau, bila La Nina cuaca hujan, banjir. Dan dia berlaku sepanjang masa. Cuma dia beza kepada intensification, sama dia tinggi puncak dia atau rendah. So ni okey. So lepas tu deep currents 90%. Okey, dia beza di antara density dan pergerakan density ni boleh menyebabkan dia bergerak lah, ya. So berapa dia punya pergerakan dia? Ni typical speed of deep currents range from 10 to 20 kilometers per year. Dia tak ada laju, dia bukan highway speed sangat tapi tetap ada pergerakan air. Siapa-siapa masuk dalam lorong ni dia tidak guna banyak tenaga lah untuk bergerak. Okey, nanti saya nak tunjuk satu lagi. Sekejap. So itu saya nak cerita pasal La Nina tadi. Okay, La Nina kalau kita tengok daripada berita daripada Indonesia. So ni pada tahun Oktober 2020. Indonesia gears up for heavy rainfall as La Nina phenomenon comes. Okay. Dia kata sampai bila ni? Ya. Dia kata, the agency warned that the ongoing La Nina, besarkan sikit sekejap. The agency warned that ongoing La Nina weather phenomenon could increase total precipitation in Indonesia by up to 40% until Februari 2021. Itulah kita menghadapi sekarang, banjir besar yang sekarang ni tengah melanda Sarawak pula dengan Sabah. Dia dah keluar daripada bahagian Semenanjung lah, dah kurang sikit situ. Tapi dia agak besar lah banjir. Tapi ini banyak ni diceritakan oleh berita daripada Indonesia. So Malaysia tak sebut langsung pasal La Nina ni. Malaysia sibuk berpolitik lah, politik kuat. Okay, tak ada seorang pun climatologist di Malaysia yang menceritakan mengenai La Nina. Okay, anything else? Ada apa-apa? So second test, apa yang topik yang masuk second test ni? Hari tu, first test kita dah buat sampai mana? Marine sediment kita dah buat first test kan? Ada tak? Dah, Encik. 4 topik kan tu kan? Sini kan? Dah clear. So yang ni belum. Okay, yang ni belum. Dan Encik. Yang mana? Ini dah ke? Belum kan? Water and seawater belum. Ini yang ni 2 and then second test. Yang ni kah? Mungkin 2 saja. Tengoklah nanti.
Nanti kita tengok petang ni, nanti saya confirmkan balik sama ada kita buat 2 atau 3 sebab ada yang sudah kita atur untuk final exam lah. Okay, attendance semua dah dapat tadi? Dah Dah Encik. sign Okay. Alright. So kita rehat dulu hari ni. Nanti petang kita kelas kembali dalam pukul 2:30 lah 2:30 kita akan jumpa sekali lagi untuk topik yang satu lagi iaitu waves kita nak cerita pasal ombak-ombak di lautan. Alright? Ending sama. Okay, Cik. Okay. Okay, Encik. Okay, bye. Okay, Cik. Okay.